Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat saya Tuan Jaini, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita daripada Pakistan, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan semua. Alhamdulillah, tentu sekali di permulaan ini kita merafakkan syukur yang amat sangat kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kerana hanya dengan izin, hanya dengan inayah, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada di sini. Kita semua sama-sama dapat menyempurnakan maghrib pada petang ini berjemaah, dan insya-Allah sementara masuk isyak pada jam 7.38 kita mengisinya dengan perkongsian ilmu di bawah buku tajuk Semakan Semula Kisah-Kisah Para Nabi yang telah banyak kita baca, kisah para sahabat dan orang-orang salih, dan kita sudah sampai dekat topik orang-orang salih sebenarnya. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi kita manfaat, terutama dalam meluruskan kepahaman dan kepercayaan kita terhadap kisah-kisah yang tersiar dalam banyak YouTube atau di kalangan penceramah-penceramah menggunakan cerita-cerita rupa-rupanya cerita tak benar atau cerita tidak sabit, cerita tidak sahih banyaknya, kan? Kita yang orang-orang yang tidak berpeluang mengkaji, tidak berkesempatan lagi untuk mencari maklumat, tentu sekali kita akan rasa percaya sebahagian besarnya, kan? Tetapi dengan perkongsian ini kita dapat meluruskan kerana ia dikaji oleh orang akademik. Profesor Dr. Basri Ibrahim ni masih hidup dan masih menjadi pensyarah, seorang academician, artinya orang yang nak tahu fakta benar salahnya sesuatu penceritaan, sesuatu riwayat, kan? Jadi dia tulis buku ni dan dia pun masih hidup, masih mengajar. Jadi buku ni buku yang berautoriti kita panggil. Bukan kisah-kisah dongeng-dongeng, bukan. Baik, kisah malam ni ialah kisah yang konon diceritakan Abu Ayyub Al-Ansari dengan kubur. Minggu lepas pun cerita kubur juga ni. Kubur ni tuan-tuan, untuk maklumat dan sahabat-sahabat semua, tiada satu pun di alam maya dunia ni kubur memiliki kekeramatan. Tidak ada satu pun kubur di dunia ni tidak ada yang keramat, termasuk kubur Rasulullah. Tidak ada. Jadi orang tu pergi kubur-kubur kononnya dapat, itu namanya ditipu oleh iblis. Kebetulan ditipu oleh iblis. Satu, dia macam berjudi, satu menjadi orang ingat, wah semua ni betul semua. Tidak, kan? Tak ada kubur keramat. Kita dah bicara part ni minggu lalu. Yang ni pula, mari kita dengar. Imam Ahmad ni maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ada kitab namanya Kitab Al-Musnad, kitab hadis Musnad. Satu hari dalam kitabnya dia cerita ni, satu hari Marwan datang ke kubur dan mendapati dia jumpa seorang lelaki di kuburan tu sedang meletakkan wajahnya pada kubur, menempelkan wajahnya di kuburan, mengadu kat kubur. Jangan dibuat ni, tuan. Hari itu baru lagi dalam YouTube seorang, dia pakai songkok putih, pakai jubah putih, ada janggut, kan? Misalnya nada, dia cium batu nisan, tulisan. Ini semua kerja nak lurus ni, tidak berdasarkan agama, jangan dibuat. Bila kita pergi kubur, tengok kubur, apa yang kita patut buat?
Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kita dituntut pergi kubur ni, disuruh kita pergi kubur, faduru, ziarahlah kubur sekarang ni. Boleh, iaitu untuk tujuan mengingat akhirat. Mengingat akhirat, ada alam lepas ni, bukan habis di dunia. Kan? Bukan habis di dunia. Tapi kubur sekarang ni payah nak ingat akhirat, pasal cantik-cantik bah. Ada 5 tingkat, ada 4 tingkat, ada warna-warni, ada bunga-bunga tu susun rapi. Hui, kalau ada di situ kedai minum, kedai makan cukup ngam alamak, taman cantik ya. Sebenarnya kubur yang betulnya tanah saja dan batu. Kita bantai dah tulis ayat Quran, Allah maghfir lahu, semua menyalahi sunnah tuan. Tulis macam-macam sana kan tak? Padahal ziarahi kubur ni biarpun mak bapak kita. Tahun pertama okey tuan. Tahun pertama okey. Tahun kedua dah sekali je. Tahun ketiga sudah. Tahun keempat ni kubur arwah ayah dulu sini rasanya. Tu tahun keempat tu. Tahun kelima, antai mana kubur ayahku dulu macam sini tapi macam sana, macam sini. Kan tak? Kubur laki ke kubur bini ke sama saja bah. Kan? Sebenarnya ziarah kubur untuk ingat akhirat. Baik, seorang lelaki ni dia letakkan wajahnya di kubur. Kemudian Marwan memegang tengkuk lelaki ni. Yang lelaki yang datang ni tengok ada orang letakkan wajah di kubur, dia pun pegang tengkuk lelaki yang letakkan wajah di kubur ni dan berkata, "Adakah kamu tahu apa yang kau buat ni? Kau tahu tak apa yang sedang kau lakukan ni?" Lelaki tadi ni yang letakkan wajah di kubur ni pun menoleh ke arah Marwan dan beliau adalah Ayub, nama lelaki ni. Kata beliau, "Ya." Kata yang meletak, kata Ayub ni lah, "Ya, saya tidak datang kerana bilik ini, tetapi saya datang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan tangisi agama apabila diurus oleh ahlinya." Kononnya ada hadis, jangan menangis apabila agama diurus oleh orang yang ahlinya, alim ulama, orang bertakwa, orang alim, orang berilmu. Kau jangan tangisi kalau agama diurus oleh orang ahlinya, tapi tangisilah kalau agama diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Orang tak belajar yang mengurusnya. Tak? Bunyi macam okey kan? Bunyi macam okey. Apa kritikan terhadap peristiwa ni? Kisah ini tak boleh langsung dijadikan hujah tuan. Ini kerana menurut Ibn Hajar Al-Haythami, seorang ulama ni besar ni, ulama besar. Ibn Hajar Al-Haythami ni ada dua. Satu Ibn Hajar yang kitab Fathul Bari, Ibn Hajar. Yang ni Ibn Hajar Al-Haythami. Satu lagi tu yang kitab Fathul Bari. Ini kitab dia Majma' Az-Zawaid. Setelah beliau menyandarkannya kepada Ahmad dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan dalam kitab Al-Awsat, sanadnya terdapat perawi. Bila dikaji-kaji, dia kata ada perawi dalam sana bernama Kathir bin Zaid yang bawa cerita-cerita ni. Salah seorang perawi itu ada seorang lelaki, ada seorang perawi namanya Kathir bin Zaid. Beliau dipercayai oleh segolongan ulama dan dinilai sebagai lemah oleh Imam An-Nasai. Salah seorang ulama hadis terkenal dalam Sunan Sittah, Imam Nasai. Imam Nasai mengkritik Kathir bin Zaid ni sebagai seorang yang lemah. Bila lemah hadisnya pun jam ni, kan tak? Menurut Imam Abi Hatim dalam kitab Jarh wa Ta'dil yang mengkaji karakter-karakter perawi-perawi ni, Imam Abu Hatim ni, dia kata Kathir bin Zaid ni seorang yang tidak kuat meskipun hadisnya ditulis. Walaupun dia hadisnya bertulis, tulis ni patutnya okey, tapi dia ni tidak kuat. Itu pun dapat kritikan tuan, betapa telitinya sesuatu hadis. Tiba-tiba kita orang sekarang ni pakai hantam saja, ada bah hadis tu, ada bah. Padahal ulama-ulama teliti. Kalau dia lemah walaupun bertulis, itu pun dapat kritikan. Dalam sanad di atas terdapat juga seorang bernama Daud bin Abi Saleh. Bukan saja Kathir bin Zaid, tapi ada seorang lagi, Daud bin Abi Saleh. Beliau seorang yang tidak dikenali identitinya menurut Imam Zahabi. Dia ni tak dikenali siapa ni, entah siapa, tak kenal.
Bila macam tu statusnya, lagilah jam hadis ni tuan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitabnya Tahzib wa Tahzib, Tahzibut Tahzib, hadis yang diisyaratkan oleh Imam Az-Zahabi, hadis Abu Ayyub yang disebutkan di atas, juga menyebut, saya bimbang kalau kata-kata beliau Imam Az-Zahabi ini diriwayatkan daripadanya oleh Al-Walid bin Kasir secara waham, secara sangkaan, sedangkan yang sebenarnya Kasir bin Zaid. Antara yang meriwayatkan kisah di atas adalah pengarang kitab Akhbar Al-Madinah, Abu Husin Yahya bin Al-Husin bin Ja'far bin Ubaidullah bin Al-Husain. Daripada jalan beliau inilah Imam Subki meriwayatkan dalam kitabnya Syifa As-Sakam fi Ziyarah Al-Khair Al-Anam, nama kitab panjang. Di dalamnya terdapat seorang perawi bernama Umar bin Khalid yang membuatkan Imam Subki mengambil sikap tawakuf. Ada lagi seorang yang dikritik oleh Imam Subki, seorang bernama Umar bin Khalid ni, yang bawa cerita ni juga ni, sehingga Imam Subki dia tawakuf, dia tak boleh nak garanti ni sahih ke tak sahih, sebab ada seorang ni bernama Umar bin Khalid. Dia pun tawakuf, maknanya dia tak boleh beri garanti untuk menghukum hadis tersebut sebagai sahih. Dia tak nak boleh kata sahih pun tidak pun tidak. Beliau mengatakan, aku tidak mengenalinya. Kata Imam Subki, aku pun tak kenal. Agaknya kalau dia kenal betul siapa orang ni, memang rijal yang soleh, yang amanah, kan? Mungkin dia jadi sahih. Tapi kata Imam Subki, aku tak kenal dia ni, Umar bin Khalid ni tak kenal. Jadi dia tawakuf, dia tak berani nak kata cerita ni, gara-gara ada perawi bernama Umar bin Khalid. Okey. Kemudian beliau menyatakan, jika sanad hadis di atas adalah sahih, bermakna menyentuh dinding kubur Nabi tidak makruh. Kalaulah begitu, Al-Haythami membuat komentar terhadap bantahan Al-Subki di atas dengan mengemukakan ulasan Imam Nawawi, menyatakan terdapat ijma' ulama' menegah menyentuh kubur Nabi dan mengucuk kubur baginda, ucuk-ucuk kubur. Ini kubur Nabi ni, kata Imam Nawawi ni tuan ni. Ui, kalau di sana lagi dahsyat kan. Bersujud, berrukuk sujud di kubur. Biasa kita tengok dalam YouTube tu, ramai pula tu semua songkok putih tuan, tak ada songkok hitam. Sujud lagi di kan. Kita orang awam ni mudah terpedaya, dia ikut. Imam Nawawi kata ijma' ulama menegah merayu-rayu di kubur Nabi, megang yang kucuk-kucuknya. Okay. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Al-Idah, hadis Abu Ayyub ini sebagai dhaif. Hadis yang kita baca tadi ni sebagai dhaif. Seandainya ia sahih, sudah tentu harus boleh bagi tokoh-tokoh salah berijma' di atas perkara tersebut selepas berakhirnya zaman sahabat di atas ianya merupakan mazhab sahabat dan bukan ijma' sukuti. Sebab dah dilakukan kan, sebagaimana yang dilihat dari segi zahirnya, macam seolah-olah ia dibenarkan. Apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi adalah benar dan tidak dipertikai langsung. Apa yang Imam Nawawi kata ni cuma ulama melarang mengucuk-ucuk kubur, mengucuk dinding-dinding kubur, dilarang. Berdoa angkat tangan menghala ke kubur Nabi pun tidak tuan. Nak berdoa, doa hadap ke arah kiblat, hadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah kubur. Okey. Tapi itulah yang berlaku. Baik. Dengan melihat kisah-kisah para sahabat yang kita dah baca sebelum ni, banyak kisah-kisah yang tidak sahih dan tidak boleh dijadikan hujah dikaitkan dengan kehidupan mereka. Ini ulama-ulama hadis. Itu sebabnya tuan-tuan, beri pentingnya kita ni tengok apa ulama hadis cakap, bukan apa orang lain cakap, bukan apa ulama hadis cakap. Contoh tuan-tuan, mesti tuan-tuan terkejut. Dulu kita ingat bacaan-bacaan tujuh ke rukuk ke Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, ya tak? Bila kita teliti balik Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Subhanakallah, ada bacaan yang lain pula. Ada bacaan lain, kita umur sebenarnya ni pun baru tahu. Nanti kita tunjuk lagi bahawa rupa-rupanya
Rabbil fili warham, sampai hujung tu wa'fu anni, tidak ada hadis rupanya tuan. Oi, kita dah amal dekat nak nombor 80 dah ni. Rabbil fili warhamni wajburni warhamni wa'fu anni tak tinggal. Wa'fu anni tu tak ada hadis pun. Tak ada tuan. Yang ada Rabbil fili atau ma'fili, tu ada. Macam mana boleh jadi begini tuan? Kerana orang kita di penghujung-penghujung zaman baru nak kembali kepada hadis supaya tahu yang benarnya apa, yang lurusnya apa. Yang Nabi buat macam mana? Itu sebab pentingnya buku ni. Ini kisah yang dikritik, cerita-cerita, bukan amal ibadat ni tuan ni. Kisah malam ni sebenarnya kisah menarik tuan. Habis cerita sahabat, kisah orang soleh pula. Okey, kisah orang soleh. Kesimpulannya tu tak payahlah saya baca sebab dia kritik saja. Kisah orang-orang saleh. Pendahuluan. Banyak yang boleh dijadikan pengajaran dalam hidup orang-orang Islam daripada perjalanan hidup orang-orang saleh di kalangan orang saleh. Memang banyak, tidak dapat dinafikan, kerana mereka adalah orang yang sentiasa berusaha melakukan kebaikan dalam hidup. Pengalaman mereka, amalan mereka. Namun satu hakikat yang perlu dipahami untuk mengambil pengajaran daripada kisah tersebut perlu dipastikan ianya tidak bertentangan dengan akidah. Itu penting. Tak boleh ambil ceritanya menarik saja ambil, tak jadi. Tidak boleh bertentangan dengan ibadah yang diajar oleh Rasulullah. Tak boleh bertentangan dengan akhlak yang terdapat yang diajar oleh Islam. Tak boleh. Jika bertentangan dengan akidah, dengan ibadat, dengan akhlak, sewajarnya kisah tersebut dijauhkan daripada diwawarkan dalam masyarakat. Apa kisahnya tuan? Kisah malam ni tuan ialah kisah Faruq, ayahanda Imam Rabi'ah. Kisah ni dulu-dulu biasa meletup ni tuan ni. Kisah ni dulu ni. Kisahnya berbunyi, kisah ini masyhur. Artinya glamour dulu kisah ni diperkatakan orang, tetapi pada hakikatnya tidak sabit, yakni tidak boleh confirm pasti betul, tak boleh. Tapi memang masyhur, tapi tak sah. Faruq, nama Faruq ni ayahanda Rabi'ah. Faruq ni dia punya ayahanda Rabi'ah. Maksudnya ayah dia tu Rabi'ah yang merupakan seorang ulama. Dia ni merupakan seorang ulama di kota Madinah. Dan juga guru kepada Imam Malik. Bila sebut guru pada Imam Malik, wah hebat betul lah ni kan. Dia pada guru kepada Imam Malik, Faruq ni. Ayah kepada Rabi'ah, Faruq ni guru kepada Imam Malik. Beliau keluar dalam satu rombongan. Dia keluar bermusafir ke Khurasan, di Iran sana tu, di Parsi, Khurasan, pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa itu Rabi'ah masih dalam perut. Rabi'ah ni masih dalam perut anak dia, masih dalam perut isterinya lah. Faruq, yakni si alim ulama ni atau Abu Rabi'ah, Abu ni artinya bapa Rabi'ah, telah meninggalkan untuk ibunya 30,000 dinar. Kerana dia pergi musafir, dia tinggalkan bekalan si ibu dan anaknya ni 30,000 dinar. Sebab dia nak musafir. Macam tuan-tuan yang pergi musafir sinilah dari Pakistan ni, mesti dia tinggalkan sesuatu untuk isteri dan anaknya. Mana boleh biar kelaparan, kan? Setelah berlalu selama 27 tahun, lamanya dia keluar 27 tahun. Bukan 40 hari ni tuan ni, 40 tahun. 27 tahun. 27 tahun keluar. Barulah Faruq ni kembali ke Madinah. Balik, mulih ke Madinah. Sampai di Madinah, barulah Faruq terus menuju ke rumahnya. 27 tahun tinggal ni, pergi ke rumahnya dan mengetuk pintu dengan tombaknya. Dia bawa tombak lah, pun ketuk pintu rumah dia. Okey. Rabi'ah pun keluar. Rabi'ah ni anak dia kan. Rabi'ah pun keluar. Dia pun kata dia tak kenal sudah. 27 tahun yang lampau, dia dalam perut lagi, mana dia kenal siapa-siapa. Jadi si anak dia kata, wahai musuh Allah, anda menyerang rumah saya. Sebab dia ketuk dengan tombak kuat, tang-tang bunyi kuat, anak. Ketuk dengan tombak, bukan ketuk dengan tangan ke.
Anda telah menyerang rumah saya, kata Rabi'ah yang tak tahu itu adalah liaunya, bapaknya. Jawab Abu Rabi'ah, si Faruk ni, tidak, bahkan anda lah menceroboh kehormatan saya, awal lah menceroboh rumah saya, sebab ini memang rumah liaunya. Boleh faham? Yang menunggu si anak yang dulu dalam perut waktu ditinggalkan 27 tahun kemudian mulai si Faruk ni ketuk rumah dia. Yang menjawab si anak yang tak kenal, yang datang tu ialah bapaknya. Si bapak pula ketuk dengan lembing rumahnya, ketang. Si anak pun apa lagi, kaum musuh Allah telah menyerang rumah saya. Si bapak ni jawab, tidak, bahkan anda lah menceroboh kehormatan saya, awal lah menceroboh ni rumah saya, Pak. Kedua-dua orang ni, si bapa dan si anak ni, tak tahu ujung pangkal ni pun melompat dan beradu tenaga, berlawan pula, bergaduh, sehingga jiran-jiran berkumpul melihat keadaan tersebut. Wah, berlaku pergaduhan. Jiran-jiran pun datang tengok ramai apa hal gaduh seorang tua dengan budak muda. Berita tersebut sampai ke pengetahuan Imam Malik bin Anas. Konon cerita peristiwa itu sampai kepada ulama besar Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dan cerita pun sampai ke ulama-ulama lain yang ada di Madinah juga ni. Mereka semua datang menolong Rabi'ah. Menolong Rabi'ah. Sebab Rabi'ah ni yang tinggal di rumah tu budak kecil, yang kawan dah keluar, tak tahu je pangkal ni kan. Imam Malik berkata, wahai orang tua, dah 20 tahun tak jumpa kan? Tuan mempunyai tempat lain selain daripada rumah ini untuk tinggal? Jawab orang tua ini yang baru balik musafir dari Khurasan ni, tetapi ini rumah saya. Saya Faruk, hamba Allah Bani Fulan. Saya ni daripada Bani Fulan yang memang tinggal sini ni. Isterinya pun dengar, tak jumpa 27 tahun laki dia ni. Dia pun dengar kata-kata suaminya dari jauh. Lalu dia pun segeralah berlari mendapatkannya. Ini suami saya, ni adalah anaknya yang ditinggalkannya semasa dia berada dalam kandungan aku lagi ni. Ni si yang gaduh ni, budak muda tadi ni, anak saya ni. Ni laki saya, kata si perempuan ni. Kedua-dua orang anak beranak ni pun berpelukan dan bertangis-tangisan lah. Wah, bila dah dapat confirmation, si perempuan ni beritahu, ini bapak kau, ini anak kita kan. Wah, berpeluk-pelukan lah ni. Setelah Faruk masuk ke dalam rumah, dia masuk dalam rumah, dia pun cakap dah dengan isterinya, si Liau yang baru bermula ni, si bapak yang baru balik ni, cakap dengan isterinya, keluarkan wang yang disimpan dulu. Berapa dia beri dulu ni? 30,000 dinar, Pak. Kan? Keluarkanlah wang yang saya bagi dulu ni, yang disimpan oleh anda, dan ini sejumlah 4,000 dinar bersama dengan saya. Tambah lagi 4,000 dinar. 34,000 dinar lah jawabnya jadinya. Kan? Jawab si isteri, harta tersebut telah saya tanam dalam tanah. Dia dah tanam dan saya telah mengeluarkannya sedikit demi sedikit dalam beberapa tahun. Yalah, 27 tahun. Digunakanlah. Setelah itu Rabi'ah pun keluar ke masjid. Si Liau ni pergi masjid, duduk dalam halakah ilmu, duduk dalam majlis ilmu macam tuan-tuan ni. Beliau telah dikunjungi Imam Malik, guru dia dulu kan, Al-Hasan bin Ziyad, golongan bangsawan Madinah dan para bijak pandai di kota Madinah. Wah, mengurungi dia ni. Dalam pada itu, ibunya berkata kepada suaminya, keluarkanlah dan tunaikanlah solat masjid. Keluarlah dan pergilah solat di masjid. Lalu suaminya keluar dan menunaikan solat di masjid. Rabi'ah ni anak dia kan? Rabi'ah ni anak dia. Beliau melihat satu halakah yang dihadiri oleh ramai orang. Si bapa ni bila pergi masjid, dia tengok ada satu majlis ramai orang. Wah, beliau pun berdiri di majlis itu. Dia tengok ramai orang dalam majlis. Kebetulan pada masa itu Rabi'ah ni, anak dia ni, anak si Faruk ni, memusingkan kepalanya ke arah lain, seolah-olah tidak menyedari kehadiran ayahandanya yang baru mulih ni dalam majlis dia ni. Macam tak perasan lah ayah dia datang majlis ni. Pada masa itu juga beliau memakai songkok tinggi, songkok panjang. Ini menyebabkan ayahandanya merasa ragu. Si ayah ni masih ragu, adakah yang bersongkok ni anaknya ke bukan ke. Dia pun ragulah. Tengok lain pula songkok dia.
Beliau berkata, siapakah lelaki ni? Orang-orang hadir dalam majlis itu pun sebut, ini adalah Rabi'ah bin Abdul Rahman, anak si Faruk ni lah. Sesungguhnya Allah telah menaikkan darjat anakku dalam hatinya. Allah telah menaikkan darjat anak aku. Kata si Faruk ni, sebab Rabi'ah anaknya dah jadi alim ulama besar, halakah ilmu, ramai orang mengelilinginya. Setelah itu ayahnya pulang ke rumah si Faruk ni dan berkata kepada isterinya, sesungguhnya saya melihat anak-anak awak dalam keadaan yang tak pernah saya melihat seorang pun yang berilmu dalam keadaan tersebut sebelum ni. Saya tak pernah tengoklah orang sealim anak awak ni. Anak dia jugalah, tak pernah lah tengok orang sealim dia. Ujarnya. Lalu isterinya cakap, manakah yang anda lebih suka? Isterinya cakap, kau lebih suka mana? 30,000 dinar atau anak anda telah diangkat kedudukannya oleh Allah? Kau mana lebih suka? 30,000 dinar tu ke atau anak awak yang kau sebut dah dinaikkan darjat ni? Jawab sang suami, bahkan anak ini lebih saya sukai. Lalu isteri pun jawab, saya telah membelanjakan semua harta. Saya dah gunakan semua harta yang kau bagi 30 dinar tu untuk pembelajaran anak awak sehingga anak awak menjadi alim ni. Jawab suami, demi Allah saya tidak akan mensia-siakan lagi anak kita tu. Tuan-tuan dapat ni tuan. Kisah ni nak beritahu si isteri menggunakan harta yang ditinggalkan oleh sang isteri, 30,000 dinar, clear wah. Clear. Habis. Ya tak? Jadi mula-mula tu dia beri ni tanam dalam tanah, guna sikit-sikit saja. Kan? Macam menarik kisah ni tuan. Kisah ini tak boleh dijadikan hujah tuan, rupa-rupanya, walaupun menarik. Walaupun sedap, kisah ini tak boleh dijadikan hujah. Hal ini kerana kisah ini diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dan beliau tidak membuat apa-apa komentar. Status cerita ni dia tak komen pun. Dia dapat dari manakah, macam manakah, kan? Begitu juga Ibn Khalikan, seorang ulama hebat juga dalam sirah ni, Wafayat Al-Ayat. Tetapi Imam Az-Zahabi telah membuat komentar di atas kisah ini dalam karyanya Tarikh Al-Islam, Sejarah Islam, ketika menterjemahkan tentang biodata Rabi'ah yang menjadi ulama besar ni. Kisah ini cukup menarik perhatian, tetapi sebenarnya ia sebuah kisah dusta, tipu bah. Kisah yang diada-adakan dari beberapa sudut. Pertama, Rabi'ah pada masa itu masih belum mempunyai halaqah ilmu. Ketika peristiwa ni sebenarnya kalau dikaji, dia belum ada halaqah ilmu. Sebaliknya halaqah ilmu dikuasai oleh ulama-ulama Madinah, terutama sekali ulama fiqh dan pakar qiraat yang 7 ketika ni. Jadi nak sabitkan Rabi'ah ada majlis ilmu ketika itu tidak kena, tidak ngam. Kedua, Rabi'ah jika diandaikan berumur 27 tahun, sebab 27 tahun ditinggalkan, ini bermakna Imam Malik ketika itu baru saja habis menyusu ibunya, dah tak kena juga lagi, kan? Atau belum dilahirkan lagi, tak kena, tak ngam juga. Okey. C. Rabi'ah tidak mungkin memakai songkok panjang. Tak mungkin. Pasal apa? Songkok pada masa itu belum dipakai oleh orang ramai. Tak jadi kebiasaan pun. Sebaliknya orang mula-mula memakai songkok panjang adalah di zaman Khalifah Mansur. Tidak mungkin Rabi'ah memakainya. Kalau beliau memakainya sekalipun sudah tentu pada akhir umurnya. Dah umur 70, dah berkembang, dah jadi biasa songkok panjang tu barulah. Ketika itu umur Rabi'ah kalau dijangkakan umur dah 70 tahun. Jadi dari segi masa memang tidak ngam lah. Kemudian Rabi'ah menghabiskan kos pembiayaan pembelajarannya sebanyak 1,000 dinar saja dalam tempoh 27 tahun atau lebih sedikit daripadanya. Tapi tidaklah sampai 30,000 dinar. Ini pun kan macam kontrak. Begitulah komentar yang dibuat oleh Allamah Abdul Rahman Al-Muallimi dalam komentarnya ke atas kitab Al-Ansab hasil karya As-Sam'ani, kerana wujud beberapa orang pereka-pereka hadis dalam sanad kisah ni. Tuan, ada orang yang mereka-reka hadis yang buat cerita-cerita ni, mereka-reka hadis ni, dan tambahan-tambahan yang bertentangan dengan kenyataan. Dan nak jadi sedap, nak jadi macam menarik,
kan kalau kita dengar pun alamak hebatnya dia ni kan. Tapi tak benar. Tak benar. Kisah kedua tuan. Kisah kedua ni biasa. Ini familiar dulu tuan, tahun 90-an. Barangkali siapa-siapa yang cerita mandi mayat ini memang biasa. Di kampung saya dulu kisah ni ada ni. Kisah mayat seorang wanita. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Lisan Mizan, beliau telah membaca tulisan Al-Hafiz Qutbuddin Al-Halabi daripada bapa beliau Abdul Rahman bin Muhammad bin Sa'id. Katanya, saya membaca tulisan bapa saudara saya Bakar bin Muhammad bin Sa'id bin Yaqub bin Ishaq bin Hajar Al-Asqalani. Cicit kepada Hajar Al-Asqalani. Katanya Ibrahim bin Uqbah memberitahu kepada kami, katanya Al-Musayyab bin Abdul Karim Al-Khatami memberitahu kepada saya, katanya hamba perempuan Aziz memberitahu kepadanya isteri Ayub bin Saleh, seorang sahabat Imam Malik, menceritakan. Panjang cerita ni Isteri Ayub bin Saleh, seorang sahabat kepada Imam Malik ni, menceritakan, katanya kata sahabat kepada ni lah ni, sahabat isteri kepada Ayub bin Saleh, sahabat Imam Malik. Maknanya pencerita ni daripada seorang perempuan. Saya memandikan jenazah seorang perempuan. Dia mandikan jenazah seorang perempuan di Madinah. Tiba-tiba seorang perempuan memukul tangannya ke pinggang jenazah. Ada seorang berbinian terlibat dalam benda itu. Dia pukul perempuan yang mati ni, yang dimandikan ni, dengan tangannya ke pinggang si mati ketika memandikannya. Dan yang memukul ni bilang, anda adalah wanita penzina, ni penzina. Kan biasa kita dengarkan dulu, ni perempuan ni penzina. Dia pukul perempuan yang dimandikan tu. Anda adalah penzina. Apa jadi tuan? Tiba-tiba tangan wanita tadi terlekat di pinggang bini tersebut, perempuan tersebut. Bila dia pukul dan menuduh perempuan mayat ni, tangan si pemukul ni melekat di mayat memang jadi pengajaran lah, terlekat di jenazah ni. Orang ramai pun kecoh lah. Semua orang beritahu kepada Imam Malik tentang peristiwa tersebut. Imam Malik pun menjawab, perempuan ini, iaitu jenazah tersebut, mahu dilaksanakan hukuman had ke atas perempuan yang menuduhnya kerana zina. Katanya, kata Imam Malik, wanita si mati ni mahu supaya si penuduh yang kata dia berzina ni, yang memukul ni, yang tangannya lekat kepada si mati ni, si mati mahu orang yang memukul itu dihukum had kerana menuduh berzina. Imam Malik memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman had rotan ke atas perempuan yang menuduh tadi itu, yang tangannya melekat pada si mati ni. Perempuan itu dirotan 79 kali rotan. Jangan percaya ni tuan ni, tapi kisah ni dulu memang sakan betul ni. Tetapi tangannya masih melekat nak jadi ceritanya, pukulan yang ke-79, tangan perempuan ni masih melekat kepada si mati. Dah 79 rotan dah ni. Setelah rotan yang ke-80, barulah tangan tu boleh diangkat, barulah tidak melekat lagi kepada si mayat perempuan ni. Setelah itu mayat perempuan itu pun diurus macam biasa, disolat dan seterusnya dikebumikan. Dahsyat. Kalau dengar pun memang kau jangan memain bab tuduh-tuduh orang berzina ni. Jangan memain. Itu memang serius pun. Memang betul pun tak boleh menuduh orang. Jangan, termasuk dosa besar menuduh wanita salihah berzina yang tak ada saksi, tak ada bukti, kau kena hukum. Memang benar. Apatah lagi kalau ada cerita macam ni kan. Ada pula dalam kitab. Itu yang jadinya. Ada dalam kitab kisah ni. Al-Khatib Syarbini menyebut kisah yang sama hampir, yang seakan-akan juga rupa-rupanya ada dalam Mughni Muhtaj. Iaitu diceritakan seorang perempuan Madinah di zaman Imam Malik memandikan jenazah perempuan. Ni versi dia lain pula sikit. Tangannya melekat pada alat kelamin tadi di pinggang. Dalam kitab ni, di alat kelamin seorang perempuan yang dia mandikan tu. Orang ramai menjadi bingung dengan peristiwa itu.
Adakah perlu dipotong tangan si pemandi ni yang melekat ni, atau dipotong alat kelamin jenazah tu? Wah, situ pula jadinya. Dah melekat macam mana ni? Potong tangan perempuan ni ke potong alat kelamin ni? Ya tak? Jadi perbahasan pula. Mereka meminta fatwa daripada Imam Malik. Maka Imam Malik menyatakan, tanyalah perempuan yang memandikan jenazah itu, apakah perkataan yang dikeluarkannya semasa memandikan jenazah itu. Kau tanya perempuan tu, yang dituduh tadi apa? Dia cakap dia apa? Mereka pun bertanya pada perempuan yang memandikannya. Nah, apakah perkataan yang keluar dari mulutnya ketika memandikan perempuan tu? Perempuan tu pun menjawab, saya berkata alat kelamin perempuan ni telah melakukan maksiat kepada Tuhannya. Lain pula ayatnya. Lain pula ceritanya. Ni versi B. Wanita ni cakap bila dia ni kemaluan ni tak apalah yang dia bikin maksiat kepada Tuhannya. Setelah diberitahu kepada Imam Malik, Imam Malik menjawab, ini satu tuduhan melakukan zina ke atas jenazah tersebut. Rotanlah perempuan itu sebanyak 80 kali. Nanti tangannya akan terlepas daripada alat kelamin perempuan yang dimandikannya itu. Lalu orang ramai merotanlah perempuan itu dengan sebanyak 80 kali sebatan. Setelah itu tangannya baru terlepas daripada alat kemaluan jenazah tadi. Bersempena dengan peristiwa ini dikatakan orang tidak ada yang layak mengeluarkan fatwa selagi Imam Malik berada di Madinah. Nah, dia ada versi itu pula, lain pula versinya. Kisah ni kononnya nak jadi pengajaran, betul. Tapi kalau tak betul ceritanya tak boleh. Kisah ini tak boleh dijadikan hujah, tuan. Syekh Mansur Hasan menyebut dalam kitabnya Qasas la tasbut, kisah-kisah yang tidak sabit, tidak sahih, tidak benar. Kisah ini sebenarnya adalah kisah dusta yang direka-reka, yang dikaitkan atas nama Imam Malik. Nak mengurukkan Imam Malik. Benda itu tak ada. Dikaitkan Imam Malik. Imam Malik beri fatwa gini-gini. Antara orang yang menceritakan kisah ini ialah Ya'qub bin Ishaq al-Asqalani. Beliau ini telah beliau diterjemahkan biodata hidupnya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan. Imam Az-Zahabi menyatakan antara lain beliau seorang yang sangat dusta pula dah. Ada perawi tu, seorang yang bernama Ya'qub bin Ishaq ni. Dia sangat dusta, kata Imam Az-Zahabi. Al-Hafiz Ibn Hajar juga menyebut dalam kitabnya Al-Lisan, saya mendapati beliau mempunyai cerita yang tidak lebih dari hasil rekaan beliau sendiri. Dia reka-reka cerita, bubuh dalam kitab, orang pun salin-salin, edar-edar, sampai-sampaikan buat dalam ceramah, habis, kita pun percaya. Khatib Syarbini menyatakan kisah ini dengan sirah tamrid, iaitu diceritakan, maksudnya konon-kononnya lah, dululah dengar, aku dengar lah, diceritakan konon macam itulah, bukan saya pun. Dan sebelum itu beliau menyebut satu kisah yang pelik, yang sekaligus membuktikan kisah tersebut adalah lemah pada pandangan beliau sendiri. Khatib Syarbini pun kata, bila konon diceritakan, dia kata ini menunjukkan kisah ni kisah yang tidak boleh confirm benar, tak boleh confirm pasti, kisah pelik. Dia sendiri pun macam dengan cara begitu, dengan menyebut diceritakan, diriwayatkan, itu menunjukkan kisah ni, dia sendiri pun tak yakin kisah itu benar. Kata Khatib Asy-Syarbini menurut kritikan para ulama, para penulisnya juga. Tapi kisah tu masyhur di kalangan dulu cerita ni, tuan. Dulu memang terkenal, penceramah suka sebut. Bagaimanapun memang benar tidak boleh menuduh yang hidup, yang mati, apalagi yang mati. La tasubul amwat, jangan kau menghina si mati, jangan. Siapa-siapa pun, tuan, jangan dihina. Dia sudah mendapat apa yang dia buat. Dia dah dapat apa yang dia buat. Jadi tak boleh hina. Nak kritik-kritik yang hidup ni biar dia betul, tak apa. Tapi tak boleh diumpat. Nak kritik dia, cakap dengan dia, awak tak betul, fakta boleh, kan? Tapi dah mati, jangan dihina, kan? Siapa pun. Sekarang ni zaman orang sebut lagi ulama-ulama besar yang diiktiraf, yang jadi rujukan, yang kan, sedap-sedap dia menyebut, ya tak? Kan? Baru lalu, tuan,
Ada seorang pakar yang bidang hadis, tapi pekerjaannya tukang jam. Orang kritik dia, tukang jam pun nak jadi rujukan. Dia tak tahu bahawa Rasulullah tu gembala kambing, Abu Bakar bisnes, Sayyidina Ali pun menggembala. Ya tak? Banyak ulama-ulama kita ni pengembala kambing tu, tukang, pekebun, para sahabat. Pekerjaan, kepakaran dua beza. Kan? Sekarang ni orang celupar, seolah-olah dia pandai sangat. Inilah yang berlaku zaman lagi ni. Jadi saya kira cukup sekadar itu, kerana kisah berikutnya kisah yang lagi sangat menarik tuan. Kisah seorang perempuan juga. Ini pun kisah menarik yang insya-Allah akan kita baca minggu depan. Ada lagi satu kisah yang familiar lah, yang memang top lah. Kisah Tariq bin Ziyad. Dia pergi ke Cordoba, menyeberang Mediterranean, pergi ke Spanyol, Cordoba sana. Sampai di sana dia bakar kapal-kapal kan. Kita pun dia bakar semua kapal-kapal ni. Wah, kita ni sama ada memerangi mereka atau mati saja. Balik tak mungkin. Wah, sejauh mana benarnya kisah itu? Minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu